Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Profesor Madya Ts Dr. Azlizan bin Talib kerana memberi ruang untuk kami untuk membentangkan tugasan kumpulan budaya masyarakat Baba dan Nyonya bagi program pembangunan masyarakat VKMB 1011 semester Oktober 2021. Okey. Saya mewakili kumpulan saya seramai 10 orang untuk membentangkan tugasan yang kedua ini. Okey, di sini adalah senarai kumpulan kami terdiri daripada Nur Lizawati binti Ramli, Revati anak perempuan para Masnam, Nur Izzati binti Samsul, dan saya Muhammad Faisal bin Cik Muhammad Noor, Ahmad Fairuz Muhammad Noor, Muhammad Ali Muhammad Amin, Muhammad Noor Azim Muhammad Noor, Ridwan Zakaria, Muhammad Syukri Abdullah dan Alis Ezakur Nazlan. Tinggi-tinggi pokok rambutan, tinggi lagi pokok kelapa. Cantik-cantik gadis Kelantan, cantik lagi Nyonya Melaka. Okey, pengenalan. Okey. Pengenalan asal usul Baba Nyonya ni. Sekitar kurun ke-15, Archipelago Melayu menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan dari pelbagai negara bagi tujuan perdagangan dan tujuan mempelajari ilmu keagamaan. Laksamana Cheng He atau Cheng Ho membawa bersamanya hampir sekitar 27,000 lelaki bujang dari negara China menaiki 200 kapal untuk berhijrah ke tanah Melayu. Pada tahun 1459 menyaksikan negara China menghantar puterinya iaitu Puteri Hang Lipo kepada Sultan Melaka ketika itu, kalau tak salah saya ialah Sultan Mansur Shah, sebagai suatu tanda perhargaan akibat hubungan baik antara dua kerajaan tersebut. Okey. Ini adalah gambaran lukisan Puteri Hang Lipo, dan cerita Puteri Hang Lipo inilah berasal dari sejarah Melayu iaitu karya Tun Sri Lanang. Bukit Sampor iaitu Bukit Cina adalah tempat tinggal Puteri Hang Lipo dan penggiranya selepas puteri Cina itu diambil sebagai isteri oleh Sultan Mansur Shah sempena lawatan Zheng He ke Melaka. Anda boleh membaca lebih lanjut dalam jurnal artikel yang dipaparkan seperti di bawah ini. Okey. Hasil perkongsian hidup antara penghijrah dari negara China dan pengikut puteri yang juga kesemuanya dari China dan penduduk kaum Melayu tempatan inilah kemudian melahirkan generasi kelahiran tempatan yang digelar Baba dan Nyonya. Mereka memanggil diri mereka Baba atau peranakan kerana kebudayaan mereka, iaitu warisan Cina campuran unsur kebudayaan Melayu. Kebanyakan anak-anak Baba dibesarkan mengikut cara hidup dan upacara agama dan tradisi Cina yang diubah-ubah oleh unsur-unsur kemelayuan. Agama yang mereka anggoti iaitu agama Buddha, tetapi ramai generasi baru dari Baba dan Nyonya ini telah memilih untuk mengambil agama lain seperti Islam dan Kristian. Tradisi Baba dan Nyonya. Keunikan golongan kaum Baba dan Nyonya ini adalah kepelbagaian gaya hidup mereka seperti masakan, pakaian, adat perkahwinan dan perayaan. Okey. Bagi kaum wanita iaitu Nyonya, pakaian mereka pada generasi awalnya berbaju panjang, tidak berfashion atau lebih luas. Namun generasi yang seterusnya berpakai baju kebaya, iaitu lebih berfashion dan lebih ketat. Dipakai dengan 3 biji kerongsang. Setiap baju yang
Setiap baju adalah unik kerana ayamanannya. Dan baju kebaya ini kemudiannya dipadankan dengan sepatu atau kasut yang dipanggil sebagai kasut manik. Ini adalah contoh generasi muda dan kasut ayaman dia dengan manik. Okey. Tradisi baba dan nyonya ini bagi kaum lelaki pula ialah pakaian. Kaum lelaki mengenakan pakaian tradisi yang dikelar baju lok chuan, iaitu Mandarin jacket. Baju ini terdiri daripada jaket sutera lengan panjang serta dipadankan dengan seluar yang bersesuaian, dipakai ketika perayaan. Golongan muda baba mengenakan baju dan kot yang berkasut kulit. Golongan berusia pula memakai pakaian yang lebih ringkas. Adat resam dan kepercayaan baba dan nyonya. Yang pertama ialah adat perkahwinan. Adat perkahwinan yang paling unik, campuran kebudayaan masyarakat Cina dan Melayu. Masyarakat ini adalah lebih menitik beratkan anak perempuan lebih dari anak lelaki. Anak perempuan dipersiap bagi melangkah ke gerbang perkahwinan seawal usia 8 tahun dan dilatih mempelajari asas atau kemahiran hidup seperti memasak, membuat sulaman, pertukangan tangan dan menjahit. Setelah anak perempuan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran hidup pada tahap yang memuaskan, kompang akan dicanang oleh ibu bapa mereka bagi mencari jodoh. Pihak perempuan akan meminta tempoh sebulan bagi menguji sama ada perkahwinan yang bakal diadakan berkekalan ataupun tidak. Sepanjang tempoh ini, pinggan mangkuk, periuk belanga serta perkakasan yang dibuat daripada kaca tidak boleh jatuh dan pecah. Sekiranya ini berlaku, ia menandakan perkahwinan yang bakal berlangsung tidak akan kekal. Majlis naik belanja atau hari tukar cincin akan diadakan sekiranya tidak berlaku apa-apa dalam tempoh ujian. Wakil kedua pihak akan berbincang menentukan tarikh perkahwinan. Seterusnya, upacara coh tau, persiapan bilik pengantin, persiapan alat tambu serunai, tiupan serunai, sembahyang samkai, sojah ataupun jamu teh dan diakhiri dengan adat 12 hari melengkapkan tradisi perkahwinan masyarakat baba dan nyonya. Seterusnya, masakan baba dan nyonya. Masakan baba dan nyonya adalah masakan tradisional masyarakat baba dan nyonya yang semakin dilupakan adalah seperti berikut: nasi kunyit, acar ikan atau acar awak, laksa Sarawak, ayam pongteh dan ayam buah peluang. Apresiasi terhadap kebudayaan baba dan nyonya. Satu muzium warisan baba dan nyonya telah diwujudkan dan dibuka pada Mac 1985. Ianya terletak di Bandaraya Melaka. Ianya juga telah dianugerahkan status tapak warisan dunia oleh UNESCO. Kurator muzium ini adalah keluarga Chan yang telah turun-temurun mewarisi rumah teres 3 lot sederit sejak tahun 1861. Memaparkan kebudayaan masyarakat baba dan nyonya dari tahun 1965 sehingga tahun 1999. Kebanyakan pameran yang ditunjukkan di muzium ini adalah tradisi dari koleksi sebelum zaman Perang Dunia Kedua. Muzium ini boleh dilawati setiap hari dari jam 10 pagi sehingga 5 petang dengan bayaran RM16 untuk pengunjung dewasa dan RM11 untuk kanak-kanak dari 5 hingga 12 tahun. Legasi masyarakat ini telah diterjemahkan dalam bentuk tayangan drama TV melalui sitkom Baba dan Nyonya. Drama TV ini telah ditayangkan dari tahun 1980-an sehingga tahun 2000 dengan bilangan episod sebanyak 509 episod. Drama TV ini memaparkan secara terus kebudayaan masyarakat Baba dan Nyonya secara satira dan menyentuh hati masyarakat kita keseluruhannya. Sitkom Baba dan Nyonya juga tersenarai di dalam Malaysia Book of Records sebagai siri televisyen yang paling lama di negara ini dan ditayangkan oleh RTM menerusi TV1. Kesimpulannya, kekayaan budaya masyarakat Baba dan Nyonya seharusnya diteladani dari pelbagai aspek dan disantuni oleh segenap lapisan masyarakat, terutamanya golongan muda, agar sejarah kebudayaan Malaysia dapat dipelihara agar tidak pupus di telan masa serta arus kemodenan. Sebuah negara berbilang kaum yang mampu hidup dalam penuh keharmonian walaupun terdapat beberapa perbezaan antaranya dari segi unsur keagamaan, bahasa pertuturan serta parasuritur.
Malaysia sebagai sebuah negara yang tidak hilang identiti kemelayuannya membuka mata seluruh dunia tentang keunikan sebuah kaum dalam negara dan mampu rakyat Malaysia yang berbilang kaum hidup aman dan damai serta keharmonian di antara satu kaum dengan kaum yang lain.